Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Perlawanan di antara JDT menentang Negeri Sembilan FC akan berlangsung pada malam ini. Pemain Negeri Sembilan FC telah bertekad untuk tampil dengan semangat juang yang tinggi dalam misi mempertahankan maruah pasukan pada pertembungan dengan Johor Darul Takzim untuk saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Penolong Ketua Pasukan, Nasrullah Hanif Johan berkata, pihaknya sedar JDT memiliki segalanya untuk menguasai perlawanan itu nanti berdasarkan prestasi dan persembahan mereka sepanjang saingan Liga setakat ini. Namun, dia dan rakan sepasukan akan berusaha bagi memastikan pergerakan pemain JDT dapat dikekang, sekaligus menghalang mereka mencipta peluang untuk menjaringkan gol dengan mudah. Kita tahu JDT adalah satu pasukan yang lengkap dari semua aspek, iaitu dari segi permainan dan juga posisi pemain mereka. Memang bukan satu tugas mudah bagi kami untuk menyaingi mereka, namun kami juga ada perancangan tersendiri dalam memastikan pasukan dapat mempamerkan persembahan terpuji, sekaligus menyaingi kehebatan JDT. Saya dan rakan-rakan akan memberikan fokus 100% pada perlawanan malam ini dan akan berusaha mempertahankan kubu pasukan kami daripada ditembusi pasukan lawan, katanya. Tonggak pertahanan berpengalaman yang sering memakai lilitan di lengan bertindak selaku kapten pasukan, susulan Muhammad Zakwan Adha yang cedera, mengharapkan nasib pasukannya kali ini lebih baik. Dia sedar ada jurang prestasi pasukan bimbingan Esteban Solari jika mahu dibandingkan dengan skuad Hobin Jan Hobin ketika ini, malah kekuatan pasukan berkenaan terselah apabila hampir semua pasukan Liga yang beraksi di stadium berkenaan akan kecundang di tangan JDT. Mengulas KL City yang bakal bertemu JDT, KL City sama kuat dengan Terengganu FC. Kuala Lumpur City dan Terengganu FC sekali lagi berkongsi mata apabila terikat 3-3 dalam aksi Liga Super di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. TFC terlebih dahulu berada di hadapan pada minit ke-28 menerusi jaringan Omid Nazari sebelum pertahanan KL City, Giancarlo Califuco, menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. KL City memasuki bilik persalinan dengan lebih selesa selepas Paulo Josu dan Romel Morales masing-masing menyumbang gol pada minit ke-42 dan masa kecederaan untuk City Boys menutup babak pertama dengan kedudukan selesa. Skuad penyu bagaimanapun tampil dengan permainan lebih kemas pada babak kedua dan berjaya merapatkan kedudukan menerusi jaringan bekas pemain Selangor, Nur Hakim Hassan, pada minit ke-50. Jaringan itu jelas menaikkan lagi semangat skuad kendalian Tomislav Steinbruckner untuk bangkit memburu gol penyamaan dan usaha mereka berhasil apabila Ivan Mahmud menyudahkan umpanan Engku Nur Syakir 9 minit kemudian. Kedua-dua pasukan bagaimanapun buntu untuk menambah jaringan selepas itu dan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Sementara itu, Perak melepaskan peluang untuk meraih kemenangan ketiga dalam Liga Super musim ini apabila terikat 1-1 berdepan Kelantan United di Stadium Perak, Ipoh. Skuad kendalian Yusri Ceklah bermula dengan baik apabila hanya memerlukan 9 minit untuk berada di depan hasil ledakan Sandi Afolabi. Momentum positif itu bagaimanapun gagal diteruskan Bos Gaurus untuk menambah jaringan walaupun memperoleh beberapa peluang. Lebih perit, mereka dikecewakan dengan jaringan penyamaan Kelantan United menerusi Indra Putra Mahyudin yang menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-84. Keputusan itu menyaksikan Perak berada di tangga ke-11 dengan mengumpul 10 mata selepas mengharungi 16 perlawanan, manakala Kelantan United yang menghimpun 7 mata di kedudukan ke-12. Dan selepas itu, aksi Liga Super antara Kuala Lumpur City menentang Terengganu FC malam tadi telah dicemari dengan insiden pergaduhan pemain selepas tamat perlawanan. Tidak dapat dipastikan punca utama berlakunya pergaduhan itu, namun terdapat dakwaan insiden berkenaan dicetuskan pemain import TFC dari Croatia, Ivan Mahmud. Bagaimanapun, insiden itu tidak menjadi lebih buruk apabila berjaya dileraikan pemain dan pegawai kedua-dua pasukan dengan pengendali KL City, Bojan Hoda, dilihat cuba menenangkan pemainnya, Romel Morales. Ketua Jurulatih TFC, Tomislav Steinbruckner pada sidang media selepas perlawanan mengakui
dia berang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Mahmud. Pengendali berusia 56 tahun itu bagaimanapun menjelaskan, beliau akan bercakap dengan pemainnya mengenai perkara itu, selepas situasi panas reda. Saya sangat marah dengan dia sebab ketika berdepan JDT sebelum ini, dia juga mendapat kad merah. Dia tidak boleh bersikap demikian, terutama ketika perlawanan sudah tamat, dan dia perlu lebih bijak. Saya belum bercakap dengan pemain itu, kerana saya juga dalam keadaan panas. Mungkin esok atau pada sesi latihan akan datang, saya akan bercakap dengannya, katanya. Sementara itu, Morales berkata tiada isu besar mengenai pergaduhan itu, dan menganggap ia lebih kepada perasaan kecewa, kerana terlepas 3 mata berharga. Perkara itu berlaku mungkin disebabkan kami kehilangan 3 mata penting. Pada babak kedua, kami lepaskan 2 gol, dan itu kesilapan kami dalam perlawanan, katanya. Sebelum ini, JDT didenda RM120,000 gara-gara penyokong. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah memaklumkan Johor Darul Takzim, JDT, sudah dikenakan hukuman denda berjumlah RM120,000. Hukuman itu susulan tindakan penyokong Harimau Selatan menyalakan suar dalam 3 perlawanan Liga Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Setiausaha Agong FAM, Nur Azman Rahman dalam kenyataan hari ini menjelaskan, biarpun tidak diberitahu secara umum sebelum ini, surat hukuman denda bagi kesalahan itu sebenarnya sudah dihantar ke JDT pada 31 Mei lalu. Beliau berkata, ia bagi memaklumkan keputusan yang dibuat pada mesyuarat Jawatankuasa Tata Tertib FAM yang dipengerusikan oleh Dato' Dr. Baljit Singh Sidhu pada 30 Mei lalu. Bagi perlawanan Liga Super, JDT menentang Sabah pada 31 Mac lalu, JDT didenda RM30,000 akibat tindakan penyokongnya membakar suar dalam anggaran sebanyak 10 unit dan didenda RM10,000 kerana kelab itu didapati gagal untuk mematuhi obligasi penganjuran sehingga membolehkan kemasukan dan pembakaran suar oleh penyokong. Seterusnya, bagi perlawanan Liga Super, JDT melawan Kedah Darul Aman pada 9 April, JDT didenda RM30,000 akibat tindakan penyokongnya membakar suar secara serentak dengan jumlah lebih kurang 30 unit dan didenda RM10,000 kerana JDT didapati gagal untuk mematuhi obligasi penganjuran, sama seperti yang telah diperlatakan sebelum ini. Sementara bagi perlawanan Piala FA, JDT menentang PDRM pada 14 April lalu, JDT didenda sekali lagi RM30,000 akibat tindakan penyokongnya menyalakan 29 unit suar secara serentak dan didenda RM10,000 kerana JDT didapati gagal untuk mematuhi obligasi penganjuran buat kali ketiga, katanya. Selain itu, Nur Azman berharap dengan pemakluman itu dapat memberi penjelasan kepada umum, tindakan dan hukuman sudah diambil oleh FAM bagi kesalahan membakar dan menyalakan suar yang sememangnya masih dikuatkuasakan dalam Kod Tata Tertib FAM. Mengulas kembali persiapan perlawanan untuk skuad JDT malam ini, Ahmad Shihan tekad untuk elak gawang dibolosi dengan bekas pasukannya sendiri. Selepas mengharungi 15 perlawanan, Ahmad Shihan melepaskan 3 gol kepada pasukan lawan masing-masing ketika menentang Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC dan Kelantan FC. Siapapun lawan JDT, kita sebagai satu pasukan akan memberi tumpuan dan menentang mereka habis-habisan bagi memastikan misi mengutip 3 mata menjadi kenyataan. Persiapan menjelang pertemuan menentang Negeri Sembilan ini berjalan lancar. Rakan pasukan berada di tahap terbaik dan akan memberikan lebih daripada 100% sekiranya diturunkan pada aksi Liga Super ini, katanya. Dalam pada itu, Ahmad Shihan tidak menganggap kegagalan memastikan gawang dibolosi ketika berdepan KL City baru-baru ini menjejaskan prestasinya, sebaliknya membakar semangat untuk menjadi lebih baik. Sebagai benteng terakhir pasukan, setiap penjaga gol diberikan kepercayaan tinggi melaksanakan tugas dengan sempurna, tidak membenarkan gawang dibolosi pasukan lawan. Bagaimanapun, apa-apa boleh berlaku dalam bola sepak dan kita tidak boleh cepat rasa down. Sebaliknya cuba bangkit dan memperbaiki diri dan menamatkan permainan dengan baik, katanya. Menyingkap musim pertamanya bersama skuad bimbingan Esteban Solari itu, Ahmad Shihan memberitahu banyak lagi perkara yang perlu ditambah baik untuk terus kekal menjadi penjaga gol nombor 1 JDT. Setiap hari berlegar di fikiran Shihan adalah untuk memperbaiki diri
dan tidak boleh terlalu berpuas hati. JDT sememangnya mempunyai barisan pertahanan yang ampuh, namun itu tidak bermakna pasukan lawan akan berusaha melakukan percubaan berbahaya dan saya harus sentiasa bersedia. Secara keseluruhan bagi musim pertama ini, Sheehan merasa amat bersyukur kepada TMJ yang memberikan kepercayaan dan fokus untuk terus melangkah jauh, katanya. Dalam masa yang sama, pengendali JDT, Esteban Solari tampak membuat persiapan lebih rapi dan memperkemaskan setiap posisi bagi melicinkan perancangan taktikal apabila berdepan skuad kendalian Kedevan yang pasti mahu menebus kehampaan selepas dibelasah 7-0 pada aksi pusingan pertama saingan Liga, Mac lalu. Ketua Jurulatih JDT ingin meneruskan momentum kemenangan dalam usaha mengekalkan rekod tanpa kalah apabila melayani kunjungan Negeri Sembilan FC pada pertembungan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Apapun, Solari tampak enggan memandang rendah Negeri Sembilan FC sambil menegaskan JDT akan berdepan dengan corak permainan berbeza yang bakal ditampilkan anak didik Devon dan perlu lebih pendekatan berwaspada dengan taktikal pasukan itu. Walaupun kami pernah tewaskan Negeri Sembilan dengan jaringan besar, tapi ia tetap bukan perlawanan yang mudah dan saya jangkakan kami akan berhadapan situasi yang sama apabila melayani kunjungan pasukan itu. Sudah pasti Kedevan akan tampil dengan corak lebih ampuh bagi berdepan kita malam ini. Negeri Sembilan sudah mula menunjukkan peningkatan dalam beberapa perlawanan lalu dan mereka ada kelebihan tersendiri yang kami harus berjaga-jaga, terutama corak permainan set piece pasukan itu juga dilihat kerap membuahkan hasil. Pastinya perlawanan pada malam ini menjadi satu perlawanan menarik yang bakal kita saksikan bersama-sama.